السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Tuan-tuan muslimin muslimat, kita sepatutnya hadis ke-9. Kita skip minggu ni, kita ambil hadis ke-10 ke surat 41. Minggu depan insya-Allah kita baca yang nombor 9 ni. Muka surat 41 hadis yang ke-10. Daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi as-saffa hatta yaj'alahu mithla ar-rumh aw al-qidh. Qal fara'a sadra rajulin nati'an faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam سووا صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم أو كما قال. Hadis rawahu Ibnu Majah. Ini berkaitan dengan teguran Rasulullah berhubung dengan saf di dalam salat. Kita tengok terjemahan penuh hadis ni. Kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya suatu kebiasaan. Kebiasaannya Rasulullah sentiasa. Kana Rasulullah, adalah Rasulullah itu kebiasaannya sentiasa yusawwi, meluruskan as-saf, meluruskan saf, hatta yaj'alahu mithla ar-rumh, mithla ar-rumh, sehingga dia menjadikan saf itu seperti tombak. Tombak ni maksud dia lurus. Ataupun ar-rumh, ar-rumh, anak panah. Maksudnya seperti tombak ataupun anak panah. Busur, busur yang kita pegang tu kan. Yang anak panah arrow tu yang lurus tu, yang busur tu bengkok. Okey, jadi Nabi meluruskan saf, barisan tu macam kita salat, seperti lurusnya tombak ataupun lurusnya anak straight, tegak. Itu line up yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fara'a sadra, kemudian kelihatan ada seorang lelaki sadra, dada dia tu pi ke depan, artinya dia macam keluar sikit. Dia terkeluar sikit pasal nampak dada dia. Bukan perut, dada. PJ
K, perut, jungkit ke depan. Kan? BJK. Okey, jadi dada kawan ni nampak terkeluar. Maksudnya dia tak berada di dalam line yang lurus. Dia pergi ke depan sikit sampai boleh tengok dada dia. Maksudnya dia tak samalah dia. Macam tu. Okey. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala Rasulullah sawu. Yang tuan-tuan duk dengar tu, sawu, luruskan sufufakum. Nabi tegur. Nabi kata luruskan, samakan saf kamu. Ataupun jika kamu enggan dan tidak menjaga saf itu menjadi lurus, akibatnya la yukhalifanna Allah pasti sesungguhnya akan membolak-balik dan memecahkan hati-hati kamu ataupun wajah kamu. Maksudnya kesan daripada tidak lurusnya saf dapat dilihat dalam sikap orang Islam yang akan berbalah, bertengkar, berpecah belah sesama sendiri. Sebab itu di dalam hadis yang lain Nabi mengaitkan orang yang meluruskan saf ini akan disatukan hati-hati mereka. Sebab itu kita kata apa tuan-tuan? Saf yang tidak lurus bukanlah masalahnya pada kaki, tetapi ia bermasalah pada hati. Kan? Tapi sekarang ni darurah. Ini isu masa biasalah. Bukan sekarang ni memanglah kita tak boleh ikut keadaan seperti asal. Okey. Pertama tuan-tuan, kalau kita tengok di dalam hadis ini, kita dapati suatu penekanan yang sangat tegas, sangat besar berhubung dengan kedudukan saf. Sehingga Rasulullah memberikan ancaman yang keras. Kalau tak nak betulkan saf, tak nak luruskan saf, Allah Ta'ala akan pecah belahkan masyarakat Islam. Maksudnya akan ada prasangka, akan ada permusuhan, perebutan, kesan daripada tidak menjaga saf. Jadi saf ni ada kaitan dalam hidup kita. Tuan-tuan, satu benda kita nak sebut sikit sebelum kita pergi pada huraian. Hebatnya orang Islam ni, cuba tuan-tuan perhati, berhubung dengan susunan saf. Kita semua barangkali pernah jejak kaki ke tanah suci Mekah. Ni pun hari ni utusan, hari ni ke kemarin, muka depan, front page, kenaikan kos menunaikan ibadah umrah sebanyak 3,000. Maksudnya kalau kita pergi sekarang 6, untuk tahun depan bila dah dibuka semula, kita mungkin terpaksa membayar 9,000. Dan bila saya duduk bersembang dengan orang-orang yang buat urusan umrah ni, memang harga akan naik melambung-lambung lah. Kerana vaksin, insurans, banyak lagi lah keperluan yang terpaksa dinaikkan. Nampak? Jadi siapa-siapa yang dapat pergi sebelum COVID itu ni, satu rezeki lah. Siapa-siapa yang nak pergi lepas COVID tu, kena bawa keluar lebih sikit. Jadi menabunglah dari sekarang.
Ha? Ha. Tapi saya nak ceritanya bukan berkaitan dengan kos tu. Bila kita semua pergi ke tanah suci Mekah, terutama sekali Masjidil Haram. Masjidil Haram ni dia susah nak kontrol. Dia tak macam Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dia masjid macam kita lah. Maksudnya dia ada pintu menghadap, dia orang kata apa, tersusun. Tapi Masjidil Haram, segenap penjuru dia tu boleh masuk. Pasal tu dia tak kontrol, dia tak boleh tutup, dia tak boleh nak susun orang. Kok nu boleh masuk pasal dia bulat. Kok nu kan, dia banyak ni. Tapi perhati tak, dalam keserabutan dan juga keseliratan, punya ramai orang, tambah kalau musim haji ataupun orang yang pergi umrah bulan puasa, punya ramai manusia, rata ceruk, mana sudut semua ada orang duduk. Yang paling menakjubkan apa dia? Tanpa ada raptai, apa dia lagi? Tanpa ada latihan, tak ada apa-apa, orang kata apa, demonstrasi. Bila mari kepada laungan iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang ramai bergerak dalam keadaan tersusun seperti diatur. Nampak? Bagaimana Islam mengajar umat dia disiplin. Mana ada raptai, mana ada latihan. Kita kan ada latihan nak buat kan, upacara suatu benda nak bagi teratur. Ni tak. Dia secara automatik orang Islam itu dilatih, boleh menyusun, boleh berdikari, boleh mengatur diri sendiri untuk mengikut saf yang telah ditetapkan. Bila kita tengok orang salat di Masjidil Haram yang tadi ini berpecah, berceramuk tu, tersusun elok, bulat, sama, selari, selaras. Mana nak cari satu agama yang tak ada apa-apa praktik latihan, tak tahu bila mai pada amalan boleh sama. Nampak orang Islam punya tertib. Okey, itu benda yang kita boleh nampak depan kepala kita. Mata kepala kita boleh tengok macam mana tertib, disiplin, smartnya orang Islam ketika menunaikan salat. Okey. Kemudian tuan-tuan, para ulama membincangkan tentang hukum meluruskan saf. Apakah hukumnya? Wajib? Rukun semayang? Syarat sah? Tak. Nah, ini yang orang duk ambil tak apa saja, ambil ringan ni. Sebab hukum meluruskan saf, setelah dilihat kepada dalil-dalil yang ada, ianya hanyalah daripada kesempurnaan, bukanlah kesahihan. Maksudnya sembahyang batal ke tak? Kalau sah tak sempurna, bengkang-bengkok, tak lurus, sembahyang sah ke tidak? Sah. Bila sah kita duk bersabak, duk kalut buat apa? Orang kita ni dia nak tahu satu je, sah ke tak? Kalau sah, cukup lah. Kita bila nak buat sesuatu yang berhubung dengan ibadah, kita nak kesempurnaan. Betul tak? Sebab tabiat orang kita, manusia lah, bukan orang Melayu saja, manusia dalam urusan hidup biasa dunia kita ni pun kita nak yang elok. Rumah, selalu saya bagi contoh rumah. Rumah ni ada bumbung, ada dinding, ada pintu, ada lantai.
Tak kena hujan, tak kena panas, tak bocor, tak tirih, cukup. Kan? Boleh duduk tak? Kita pergi tengok rumah ada pintu. Kalau tak ada nak masuk kot mana? Tengok bumbung ada. Yang lain tak ada, kosong. Kita tak mau. Nak buh tai. Nak buh lampu. Nak buat plaster silin. Siapa tu juga kalau bumbung pun. Dia kata bagi elok sikit. Kita nak sempurna, nak cantik. Walhal boleh lah kalau takat nak duduk tu. Tetapi apabila perkara yang berhubung dengan akhirat, kita tak nak berusaha untuk menjadikan ibadat itu sempurna. Janji lepas sah tak berdosa, kira cukup lah. Macam makan juga. Makan ada nasi, ada lauk, okey. Dia nak kena ada ulam. Nak kena berkala-kala. Yang mana benda itu tidak termasuk benda yang wajib, tapi kita nak. Maka sebab itu tuan-tuan, walaupun meluruskan sah ini tidak ada kaitan dengan batal ataupun sah, tetap kena dijaga kerana ia termasuk min tamamis salah. Sempurna ataupun tidak sembahyang itu berhubung dengan sah. Kan? Ini duduk selung. Masa bukan PKP lah ni PKP, SOP. Kan? Dulu duduk selung. Orang perempuan macam-macam lah aduan yang direport. Terutama berhubung dengan tik mau nak rapat, tik mau nak bergerak. Kih apa? Kih beg. Yang ni banyak. Mereka letak beg, mereka tak mau nak rapat. Beg duk tang tu. Kadang-kadang tok beg tepi. Beg tu bawa segala mak neka, gelang, geran tanah. Semua duk ada dalam beg tu. Bedok. Orang lelaki-lelaki ni tak ada apa lah yang bawa sejadah tu pun tinggal kata ceruk. Orang perempuan no problem daripada bawa beg. Tak mau nak Lepas tu satu lagi jenis orang pelih panggil minta maaf. Berketui. Tahu berketui? Depa main bergeng-geng ni, Bersatu, UMNO, PAS, mau pakat nasional, Perikatan Nasional. Bila dia berketui dengan geng dia pi bilik air, dia tak mau. Kawan tu panggil, mai lah rapat nak semayang. Kawan dia pi bilik air, dia dah pajak dah untuk kawan dia. Parking khas. Sebab itu di dalam saf kita tak boleh pajak, tak boleh khaskan. Kerana Nabi kata apa? Nabi kata tak boleh kamu macam sewa ni lah. Seperti unta. Macam tambak unta. Kita duk tambak tantu. Duk tantu tak boleh. Tak tambak pun tantu. Tak boleh. Tapi kalau kita ada macam imam ke apa ke, ada sebab ke apa ke, tak apa. Nampak? So ini persoalan yang kita rasa remeh. Tetapi sebagai penuntut ilmu, sebagai orang yang mengaji, kena bertindak dengan ilmu, bukan dengan nafsu, bukan dengan perasaan. Sebab itu masalah besarnya dia akan mai bila? Bulan Ramadan. Bila ramai orang mai ni. Orang yang mungkin mereka tak pernah dengar dan tak pernah cerita baksah ni, banyak isu lah. Kan? Banyak problem. Okay. So yang pertama, meluruskan saf disebut oleh para ulama, terutama di dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i, dia kata disunatkan untuk meluruskan saf dan imam dituntut untuk mengarahkan makmum
supaya meluruskan sah. Itu kita akan tengok dalam hadis-hadis nanti. Yang pertama, hadis riwayat Imam Muslim. Banyak hadis-hadis berkaitan dengan sah ni. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsah manakibana fis salah. Kata Abu Mas'ud, Rasulullah memegang manakibana, bahu-bahu kami. Nabi pergi pegang bahu kami tu. Dan Nabi berkata sambil dia pegang tu, istau, luruskan, wala takhtalifu, jangan berselisih. Bukan takat dia suruh, bukan takat dia cakap, dia pergi pegang bau, suruh bagi betul. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Nabi SAW sebut daripada Abdullah ibnu Umar. Nabi kata, wala tadharu furujat, jangan biar ada celah renggang kosong, jangan biar ada ruang kosong. Furujat, jangan biar ada longkang, ada lorong, ada senggang, ada jarak tu. Kerana apa? Kerana ruang-ruang itu akan dimasuki oleh syaitan. Itu yang pertama. Sebab kenapa tak boleh bagi ada kosong, tak boleh bagi ada ruang? Kerana syaitan akan menyelik masuk. Dan bila dia menyelik masuk, dia duduk di antara kita, dia duduk di sebelah kita, dia akan mengganggu kita. Dia akan kacau kita. Tambah law ni, bukan kata dia ya. Bukan kata seekor dua ekor, beratus ekor tu kan. Itu yang dia kata, sebelum ni khusyuk Allah ni terganggu, dialah syaitan masuk kan. Jadi itu yang pertama, syaitan masuk. Pasal itu saya kata, syaitan ni memang duk ada di antara kita ni. Sekarang pun dia ada dalam masjid. Memang dia duk ada dalam masjid. Tadi azan dia keluar Ustaz, lepas tu dia mari balik. Pasal itu kadang-kadang tuan-tuan bila dengar kuliah merasa macam mengantuk, kadang dengar kuliah macam terganggu. Dia duk ada. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Dalam salat pun dia masuk, ingatkan kita, lupakan kita, sehingga kita jadi tak terketahuan dalam sembahyang. Kan? Dan Nabi kata, waman wasala saffan wasalahu Allah. Sesiapa yang berusaha untuk merapat, menyambung saf, Allah akan sambungkan rahmatnya kepada orang tersebut. Sesiapa yang memutuskan saf, makna tak nak, enggan, degil, ketegak, nak biar bagi ada jarak juga. Tapi kita tak tahulah bila nak boleh balik asal ni. Lah pun duk kuih banyak kan, Perlis pun hari ni 2, Padang Pauh 1, mana ada 1, Kayang 1. Kita Perlis hari ni dia 2, Padang Pauh 1, Kayang 1. Esok mungkin belah-belah mana tak tahulah, dia kuih banyak lah. Lama dah kita tak ada kan. Jemu juga. Tapi bagus pasal apa? Seorang sikit. Yang ni lah barulah kita boleh faham peribahasa apa? Berat sama dipikul. Banyak peribahasa kita boleh faham lah ni. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing kan. Apa dia? Dari Sabah ke Perlis kan. Orang lain boleh penjawatan, kita boleh penyakit kan. Ini semua okey, kemakmuran bersama dia panggil. So kita semua ni kena berusaha untuk menyambungkan saf kita. Maksud daripada hadis ini, seseorang yang enggan ataupun gagal meluruskan safnya mengakibatkan salatnya cacat. Dia kata tak apalah cacat pun, janji sah. Maukah kita menikah? Bukanlah. Dia tahu aku dah boleh dah, laki pergi ke ang. Siapa dia mak? Ada tu orang duk kampung kita juga. Memang tengok mata, cemeh, telinga, pekak, kaki, rengkat. Awak cari teruk sangat cacat kata ceruk. Tak apa, janji orang. Kita tak mau, kita nak cari ni. Korang apa ni? Cacat sikit, bukan kata cacat, apa tak apa nak elok sikit. Kan?
Bulu mata panjang selai pun kita tak mau. Kan? Dalam bab dunia kita perhati kan. Nabi kata wasaddul khalal, hendaklah kamu tutup ruang-ruang yang ada. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabat sebelum daripada salat, selepas daripada iqamah. Tu. Sebelum nak angkat takbir tu, duk peringat lagi. Sepatutnya lepas daripada iqamah tu tak ada benda dah nak cakap. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Di antara iqamah dengan takbiratul ihram, Nabi menyebut tentang isu sah. Bahkan ada riwayat yang menyatakan bahawa Nabi tidak akan mengangkat takbir sehingga berpuas hati tentang lurusnya sah. Nampak? Bahkan kalau tengok Sayyidina Umar melantik khas beberapa orang lelaki untuk menjadi pemantau sah. Kana yuwakkilu rijalan. Umar ni dia lantik beberapa orang laki-laki untuk round, tengok, dan mereka inilah yang bagi isyarat. Okey, Sayyidina Abu Bakar jadi tu imam, dia bagi tahu pergi tengok, cek apa semua, depa tu bagi green light, barulah dia takbir. La yukabbir, dia tidak akan angkat takbir hatta yukhbara, sehingga depa bagi tahu clear. Tu maksudnya lagi dia tak puas hati, lagi depa tak habaq, lagi tu dia tak angkat takbir. Itu Sayyidina Umar. Bahkan ada riwayat Bilal, kana Bilalun, Sayyidina Bilal bin Rabah, yadribu aqdamana, memukul kaki-kaki orang yang tidak lurus. Bilal pukul. Bilal pukul. Bagaimana yang dikatakan merapat dan meluruskan saf? Ada hadis tentang merapatkan ni, dia panggil ilzaq. Ilzaq ni macam melekat. Seperti mana dalam hadis daripada Nu'man bin Bashir, Nabi SAW diceritakan, fara'aitu ar-rajul yulzi qa'bahu bi ka'bin sahib. Tu saf sahabat lekat kepala lutut pula. Bukan ni bau-bau lekat ni, buku lali, bukan buku 5, buku lali. Ka'bahu bi ka'bi sahibih, buku lali bertemu buku lali. Rukbatahu bi rukbatih, lutut dengan lutut. Mankibahu bi mankibih, bau dengan bau. Tu dia punya rapat. Ilzaq, yulzaq, apa ni, melekat. Asal perkataan ilzaq tu cantum, maksudnya lekat buku lali dengan buku lali, kepala lutut dengan kepala lutut, bau dengan bau. Tapi kita masa sebelum PKP tu, kalau kita pergi dekat, dia lari. Kita pergi dekat, dia lari. Kita tarik dia, apa? Ini mungkin kerana dia tak pernah dengar hadis ni Itu bagaimana sahabat tengok susunan sah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga ada dalam riwayat Bukhari, kata Anas bin Malik, wa kana ahaduna yulziqu manqibahu bi manqibi sahibih wa qadamahu bi qadamih. Sesungguhnya di kalangan kami mereka melekatkan bahu sesama bahu, kaki sesama kaki. Tapi ini kata Ibn Hajar mubalaghah, maksudnya nak menunjukkan lurus dan rapat. Pasal itu dia kata apa? Kita sah ni dia ada dua, lurus dan rapat. Rapat tu maksud jangan bagi ada ruang kosong, lurus tu bagi sama, jangan bengkok.
Kan? Nampak? Okey? Sebab kita nak berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Rajab, hadithun Anas yadullu ala anna taswiyat as-sufuh muhadatun manakib wal aqdam. Hadis Anas riwayat Bukhari menunjukkan bahawa meluruskan saf bermaksud menyelaraskan bahu dan telapak kaki. Maksud bahu bertentang dengan bahu. Macam kita duk beratuk berimpun di sekolah kan. Dia suruh tengok bahu dengan bahu. Bahu ni sebagai tanda sama ke tak? Tak sama. Kata Ibnu Hajar pula, al-muradu bidzalika al-mubalaghatu fi at-ta'dil as-saf wa saddil khalal. Dia kata apa? Yang dimaksudkan dengan hadis tadi ialah satu mubalaghah, suatu benda yang sangat-sangat dituntut. Fit ta'dil, untuk melurus merata. Ta'dil ni menyamakan. Saf, maksudnya Nabi memang betul-betul jagalah. Pasal tu orang yang sebut sunnah tapi bila dia salat lebih kurang macam ular kena palu tu, bengkang bengkok jauh sampai ada ruang boleh masuk, boleh lalu. Maksudnya hati dia belum sempurna. Belum masuk ke dalamnya hubbun Nabi, cinta pada Nabi. Wa qad warada al-amru bisaddil khalal as-saf wa at-targhib fihi fi ahadits kathirah. Kata Ibnu Hajar, cukup banyak hadis yang menyebut tentang meluruskan saf. Cukup banyak. Okey, habislah bab tu. Sekarang kita pergi kepada isu yang kedua. Isu apa? Bagaimana kita nak memulakan saf? Kan? Okey, bagaimana kita nak memulakan saf? Mari kita tengok. Saf ini dimulakan di mana? Kalau kita tengok di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimulakan di belakang imam. Bila kita nak mula mengatur langkah untuk membentuk saf bermula di belakang imam, iaitu di tengah. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam duduk di tengah kan, dalam hadis riwayat Abu Dawud, kita mula di tengah. Wassitul imam, jadikan kedudukan imam berada di tengah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam susun para sahabah. Kalaulah ramai, dia mula di belakang, kemudian mengembang di sebelah kanan dan sebelah kiri. Maksudnya dia start di tengah. Itu apa yang kita boleh ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan kepada apa dia? Hadis Nabi yang menyebut hendaklah mengiringiku atau menghampiriku orang dewasa, ulul ahlam wan nuha. Nabi sebut ulul ahlam, orang yang dewasa dan orang yang cerdik, maknanya orang yang tahu hukum hakam. Pasal kalau apa-apa berlaku pada tu imam, dia boleh ganti. Hadis ini menunjukkan bahawa sah bermula daripada tempat yang paling hampir dengan imam, iaitu daripada belakang imam. Maksud daripada tengah. Kemudian sunnah kita berat sebelah mana? Kiri ke kanan? Kanan imam lah. Kanan kita juga lah kan. Ini berdasarkan hadis apa? Sesungguhnya malaikat mendoakan orang yang berada di sebelah kanan. Dan sahabat-sahabat dulu mereka berebut duduk belah kanan. Pasal apa? Kerana Nabi akan mula memberi salam sebelah kanan. Assalamualaikum. Mereka nak ambil salam Nabi tu, doa Nabi tu. Jadi mereka berebut duduk sebelah kanan. Jadi mari ke tengah. Lepas tu mula mengembang. Kalau boleh kita afdal aulakan mari belah kanan. Lepas tu kiri. Lepas tu yang kedua dan ketiga.
Ini berdasarkan kepada satu hadis. Kita tengok satu hadis tentang susunan saf. Anas bin Malik menceritakan, anna jaddatahu Mulaikah, sesungguhnya neneknya yang bernama Mulaikah, da'at Rasulullah menjemput Nabi SAW li ta'amin sana'athu lahu, memanggil Nabi untuk makan. Panggil Nabi untuk makan di rumah siapa? Mulaikah. Fa'akala minhu thumma qala qumu faliusalli lakum. Kemudian Nabi kata, lepas daripada selesai makan, Nabi kata, bangun, mari kita salat. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa safaftu wal yatim wara'ah wal ajuzu min wara'ina. Fasalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'atain thumma insaraf. Kemudian Rasulullah berdiri untuk salat. Baginda meletakkan aku, kata Anas, dan seorang anak yatim di belakangnya. Cara Nabi susun, nampak? Bila jamaah itu 2 orang duduk di belakang, Anas dengan anak yatim. Hadis ini juga menunjukkan bahawa bolehnya kanak-kanak duduk di dalam saf dewasa, kerana anak yatim itu adalah merujuk kepada kanak-kanak. Jadi kalau orang tanya, boleh tak budak-budak duduk dalam saf orang tua, saf dewasa, saf depan? Bolehlah, kerana Nabi meletakkan anak yatim ni di dalam saf dewasa bersama dengan Anas. Anak yatim sana. Anak yatim kecil lah, kan? Lepas tu, yang duduk di belakang Anas dengan budak tu ajus, yakni wanita. Wanita duduk belakang. Jadi susunan dia macam mana? Nabi, Anas dengan anak yatim, lepas tu perempuan. Inilah saf dia. Lepas itu orang tanya, kalau kita bersalat dengan wanita, isteri, macam mana? Kalau semayang dengan bini? Dia kata, kalau menikah baru duduk tepi, kalau menikah lama tolak pergi belakang. Pandai. Wanita warak, belakang. Seorang ke 2 orang ke, bini ke anak ke apa ke, warak, belakang. Melainkan faktor apa dia, hotel umpamanya, ataupun bilik ke apa ke, sempit. Kalau dia nak duduk belakang tak boleh. Ini darurat lah. Maksud keadaan macam tu tak boleh. Kita boleh lah, kan? Tapi kita nak duduk dalam bilik, mestilah dengan isteri kita, kan? Tu kan. Maksudnya, kalau keadaan situasi normal, macam biasa ada ruang, dia duduk belakang. Pasal viral itu, satu perempuan duduk tepi, tak boleh lah dia duduk di belakang. Okey, nampak? Boleh. Kemudian ada juga hadis lain daripada Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihi wa bi ummihi aw khalatihi qala fa aqamani an yaminihi wa aqama al mar'ata khalfana. Ini tuan-tuan, kes kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dengan Anas bersama dengan ibunya atau ibu saudaranya. Lalu Anas kata, Nabi meletakkan aku di sebelah kanannya. Yang ni tak ada anak yatim. Nabi, Anas dengan satu perempuan. Inilah hadis yang menjadi dalil jika makmum seorang berdiri di sebelah kanan imam. Cuma berlaku khilaf, perlu atau tidak selari dengan tu imam sama ataupun belakang sikit. Khilaf. Kalau berdasarkan hadis ini, kita tengok dia kata fa'aqamani an yaminih. Dia meletakkan aku di sebelah kanan. Dia tak habaq belakang sikit ke depan sikit ke, sebelah kanan. Artinya
selari sama. Sebab itu tuan-tuan jangan keliru atau jangan pelik. Jika tuan-tuan tengok mereka tu solat berjamaah tapi duduk selari, duduk sama. Kerana memang ada dalil yang sebut Nabi letak di sebelah kanan. Jika seorang, manakala wanita, sat lagi dia duk buat cempera. Anak lelaki dia belah kanan, bini dia belah kiri. Bini belakang lah. Bini belakang. Okey. Nampak? Cuma kita nak kena sebut juga. Di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kalau kita tengok pandangan-pandangan di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, memang disebut bahawa mustahab. Sebab itu tuan-tuan jangan pelik. Memang ini yang dipegang di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, supaya imam dengan makmum ada beza. Okey? Wa yundabu takhallufuhu ay al-ma'mum 'anil imam qalilan. Okey? Wa yundabu, disunatkan. Nadbun, mandub, disunatkan. Takhallufuhu, makmum ni membelakang sikit. Anil imam qalilan, sikit. Untuk nak membezakan imam dengan makmum. Okey? Jadi ini disebut apa dia? Di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Juga disebut dalam mazhab Al-Imam Syafi'i makruh sekiranya makmum berdiri selari dengan imam. Makruh di sisi mazhab Al-Imam Syafi'i. Dia kata imam kena ada beza dengan makmum. So dalam hal ni ada dua pandangan lah. Tapi tak ada masalah lah, benda ni tidak mengakibatkan batal ataupun sah. Jadi kalau tuan-tuan semayang, satu orang dia duduk berdiri belakang sikit, tak apalah, biar pi lah. Memang ada pendapat dan ada hujah. Tak payahlah duk tarik bagi selari. Ataupun kalau tuan-tuan, dia jadi macam ni lah. Kadang-kadang kita faham kita nak duduk selari, Allahu Akbar, kita semayang. Kawan tu dia duduk belakang sikit, kita duk tarik dia dia duk unuk belakang. Tarik unuk. Dia mungkin berpegang dengan pandangan yang masyhur, suruh beza sikit dengan tu imam. Tetap satu orang lagi mungkin dia pegang hadis, kata duduk selari. Dia dia berdiri tepi kita. Biar pilah. Sebab benda ni ada banyak pendapat. Okey. Cuma kita nak sebut sikit, alang-alang dah kita sentuh ni. Bila kita tengah salat, orang mari. Bila dia berdiri tepi kita, sama ada selari atau belakang, artinya dia telah melantik kita sebagai imam. Sama ada kita berniat sebagai imam ataupun tidak, yang tu tidak perlu. Kita dengan makmum ni tak wajib sama niat, dan tak perlu kita nak niat tu imam. Ataupun kita tak abang, ataupun kita tak minta maaf. Tak maaf. Dia pun tak payah. Dia memang Allahu Akbar, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dia niat dia, kita niat kita. Cuma dia berjamaah saja. Itu tak perlu sama dengan tu imam. Ada benda kita wajib, ada benda kita tak perlu. Jadi tuan-tuan, Allahu Akbar, tuan-tuan semayanglah apa yang tuan-tuan nak semayang, dia semayanglah apa yang dia nak semayang. Tak ada masalah. Kalau dia ketuk belakang tuan-tuan, itu pun mungkin dia tengok perbuatan orang lain pun semua ni, nak bagi tahu ke apa ke. Tak perlu tuan-tuan terkejut, ataupun tak perlulah tuan-tuan nak respon. Ketuk apa COVID ni. Jaga jarak. Elakkan bersentuh. Tak ada. Dia tahu lah, saya pun tak tahu main mana dia pun sentuh ni. Wallahu a'lam, mungkin isyarat nak bagi tahu. Tapi sebenarnya dalam hadis sahabat bila memang ada. Umpamanya Nabi SAW salat malam. Dua orang sahabat
Nabi solat malam, depa ini dalil bahawa bolehnya menyertai imam walaupun kita tak tahu niat dia dan kita tak bersama dia daripada awal. Depa masuk tengah-tengah. Kan hadis yang Nabi sembahyang tahajud yang ada sahabat masuk Allahu Akbar. Terus depa takbir, depa ikut. Cuma depa cerita Nabi baca panjang. Depa pun ikutlah Nabi. Sebab tu Nabi ni bila dia salat tahajud dia tak pernah ajak orang melainkan Ramadan, iaitu dia menggerakkan isteri-isterinya. Tapi bulan lain isteri dia tidur, dia mangkit sembahyang seorang-seorang. Betul tak? Itu yang ada hadis Aisyah cari Nabi. Sebab Nabi salat, Aisyah tidur. Tapi kita tidur, Nabi bini yang mangkit sembahyang. Nabi bini dia cari dia, kita tak cari pun. Cuma bini gerak, oi, subuh dah, nak duha terus ke? Okey. Jadi menunjukkan depa pun mayang. Nabi baca suratul Baqarah habis. Sahabat tu kata, fala'alla, mudah-mudahan aku berharap dia rokoklah. Lepas tu dia baca Ali Imran, lepas tu dia baca An-Nisa, baru dia rokok. Kan? Azan dulu. Sekejap lagi kita sambung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Okey, bismillah tuan-tuan. So clear? Kalau imam tu seorang, makmum dia lelaki seorang, boleh berdiri selari. Dan kalau ikut nak meraihkan qaul mazhab al-Imam Syafi'i, unduk sikit belakang bagi ada beza. No problem. Okey. Ada kes, kita tengok. Ada kes di mana Ibnu Abbas, tadi Anas, yang keliru ni Ibnu Abbas. Dia kata nimtu inda Maimunah. Abdullah Ibnu Abbas kata, aku tidur di rumah ibu saudaraku Maimunah. Zaujin Nabi. Yang mana Maimunah ini adalah salah seorang daripada isteri Nabi SAW. Okey. Wa Rasulullah indaha tilkal lailah. Kebetulan pada malam tersebut merupakan giliran Nabi bermalam di rumah Maimunah.
Fatawadda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qama fa shalla. Kemudian Nabi ni mesti biasalah dia berwuduk dan dia salat. Salat malam lah. Faqumtu an yasarihi. Kata Ibnu Abbas, aku bangun nak join. Cuma aku berdiri di sebelah kiri. Dia tak tahu. Dia pergi berdiri sebelah kiri. Dia dengan Nabi ya. Fa akhadhani. Nabi pun pegang aku, pegang kepala dia. Pegang dia. Tengah jadi tu imam ni, pegang ni. Dia duduk belah kiri, pegang dia. Fa ja'alani. Heret, tarik dia tu. An yamini. Mari letak sebelah kanan. Bagi jadi duduk sebelah kanan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tapi kalau kata Bangki sebut tadi ni macam tak berapa nak boleh duduk belah kanan. Ada ruang belah kiri pula. Tak tahu jadi macam mana. Dia sebenarnya tidak memberi kesan kepada kesahihan salat. Okey. Cuma dari sudut aturannya imam kalau seorang belah kanan, kalau dua orang belakang tengah macam biasa. Lepas tu boleh kembang ke kanan, boleh kembang ke kiri. Wanita warak di belakang, wanita pun belakang tengah, imam juga. Okey. Lagi kalau ada kanak-kanak, ni isu kanak-kanak. Kanak-kanak kalau ada ruang dia boleh duduk sekali dengan dewasa. Tetapi memang di sana ada riwayat kanak-kanak dibelakangkan sikit daripada orang dewasa. Oleh kerana kita nak kena bagi keutamaan pada orang-orang yang ada kebolehan untuk mengambil alih imam. Pasal itu Nabi kata liyalini, hendaklah orang yang nak duduk line first tu mesti orang-orang yang ulil ahlam, ulil nuha, orang-orang yang baligh, berakal, orang-orang yang ada capability, kebolehan untuk nak take over imam. Walaupun kita kata boleh nak masukkan, letakkan budak-budak di dalam saf dewasa jika ada ruang. Dan kalau dia mai dah duduk, tak payahlah kita halau dia, kan? Okey. Sebab memang boleh duduk. Wanita sesama wanita, kalau wanita sesama wanita ni dia duduk di tengah, tetapi tidak seperti imam lelaki. Contoh mereka buat kelas wanita nak semayang duha berjamaah ke, atau sesama wanita yang tak ada lelaki, grup perempuan mereka nak buat berjamaah, boleh lantik seorang tu imam. Mereka pergi duduk tengah, kemudian depan sikit. Sebab apa? Dia duduk, janganlah macam tu imam kita ni main duduk ni, kerana untuk melindungi supaya dia tak tertonjol. Kan, seperti mana yang kita boleh baca di dalam hadis, bukan di dalam perkataan al-Imam al-Mawardi, fal aula liman amma minhunna, maka diutamakan bagi imam daripada kalangan wanita, sesama wanita, antaqifa wasatahunna, depa diri tengah, lianna dhalika astaru laha, kerana itu lebih menutup. Pasal itu wanita ni dia macam dilindungi lah. Kalau dia duduk seorang-seorang macam tu imam lelaki, orang nampak tertonjol. Jadi dia duduk sekali dengan makmum tapi dia depan sikit untuk nak bagi beza. Umpamanya kita ada bini 4, laki tak ada, kena kuarantin. Jadi kita nak berjemaah. Nak berjemaah sesama madu 4 bukan 3, kan? Jadi yang tua lah, yang sulung bini tua, dia jadi tu imam, dia duduk tengah. Kan? Okey. Boleh? Dah? Takkan dalam semayang pun nak bertenyeh kan? Nak nampak? Okey. Lepas tu nak bergaduh terpulang lah.
Kemudian berkata Imam Nawawi kata apa? Imam Nawawi kata as-sunnatu an taqifa imamatun nisa wastahunna liman ruwiya an Aisyah wa Salamah ammata nisaan faqamata wastahunna. Sunnah berdiri imam perempuan di tengah jemaah wanita, seperti mana riwayat Aisyah dan Salamah mengimamkan jemaah wanita dan beliau berdua berdiri di tengah-tengah jemaah. Ini untuk wanita. Wanita ni dia ada kelainan sikit. Okey. Wallahu a'lam. Dan habislah kita punya isu berkaitan dengan saf salat. Tapi dalam keadaan sekarang tuan-tuan, kita dah terkeluar daripada hukum asal. Oleh kerana SOP, ada mudarat, ada asbab, ada ilah, ada punca dia, ada punya kes dia tu, maka kita ikutlah seperti mana yang telah ditetapkan, menjaga jarak kita. Okey. Imam dari wanita. Tiba-tiba kita masuk meja nak sembahyang asar. Lewat imam wanita terima sembahyang asar. Sembahyang berjemaah. Sampai itu dah semua ini. Ada wudhu di belakang. Bolehkah kita berimamkan wanita? Tak boleh lah. Tak boleh. Walaupun sebenarnya ada riwayat berkaitan dengan seorang wanita yang datang kepada Nabi. Ini juga digunakan oleh Aminah Wadud. Aminah Wadud ni bukan sebarangan orang. Dia bekas pensyarah Universiti Islam Antarabangsa. Dia bukan orang-orang yang tak ada kelayakan ni. Dia ada kelayakan. Cuma mungkin dia tersesat lah kan. Wanita tu mari tanya Nabi, minta izin nak jadi tok imam. Dalam riwayat tu Nabi benarkan dia jadi imam. Dalam kes tu ada dia sebut bahawa ada lelaki tua di rumah dia. So panjanglah hadis tu. Tetapi hukum asal wanita tak boleh jadi tok imam. Tapi dalam kes seperti mana yang disebut oleh Bang Usop tadi, kalaulah wanita tu duduk sembahyang, kita mari, kita tak boleh bermakmum, tak boleh berimamkan dia. Tetapi kita mungkin boleh jadi imam pada dia. Depa duduk sembahyang, kita mari kita jadi imam pada mereka boleh. Boleh? Tak, mereka lah, kita. Maksudnya kalau okey, contoh, kita boleh melantik imam di tengah-tengah solat. Di tengah-tengah solat. Kita lantik dari kita, sama ada mereka nak ikut tak ikut kita tak tahu lah kan. Ada orang tanya, dia kata boleh tak kalau satu situasi lain Satu situasi lain. Kita ada 3 orang masbuk. 3 orang masbuk. Okey? Imam bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. 3 ni bangkit. Boleh tak 3 ni lantik seorang pula jadi tok imam untuk nak sambung? Faham tak? Yes. Contoh A, B, C, depa ni ikut tok imam tapi depa masbuk. Faham tak? So tok imam dah habis, depa dah putus dengan imam tu. Seorang pula pergi jadi imam. Lepas tu depa continue masih lagi berjamaah. Yang ni perlu kepada muafakat lah. Ini perlu kepada persefahaman. Pasal depa kadang-kadang depa pelik. Ada situasi berlaku, depa unduk depa unduk, depa ikut. Yang mungkin sesama depa faham lah. Boleh jika kita nak menyelesaikan secara macam biasa, bersendirian. Sebab bila kita dah putus dengan imam, kita membawa haluan masing-masing. Dia boleh 2 kali. Sebab kita dah habis dengan tu imam tu. Kita dengan imam tu dah putus. Bila dia Assalamualaikum warahmatullahi, kita ni masih berimam ke tak? Kita dah habis. Okey. Demikian juga, samalah. Tengok betul tak?
Katalah saya mari lewat. Saya dan ikut imam satu. Saya akan bangkit. Ada orang lagi lewat. Dia main nak join saya, boleh ke tak? Saya akan abang kata, tak boleh, tak boleh. Saya bukan imam, saya pun ikut dia tu tadi. Ha? Kan? Saya ni adalah makmum masbuk kan. Saya panggil lah. Dia tengok, oi, ada lagi, aku boleh tumpang dia. Dia betul main. Lepas tu ada orang lain main habak lah. Kalau kau tu habak mungkin batal kan. Kalau kau tu habak, ada saya pun ikut dia tadi, bukan saya imam. Maksudnya bila saya keluar atau dia habis, saya adalah bebas. Bila bebas, saya boleh jadi imam untuk orang lain. Dia jadi makmum. Dan saya tak ada niat jadi imam? Tak ada. Siapa yang niat nak jadi imam? Siapa yang ada niat nak jadi imam? Niat nak jadi Perdana Menteri banyak. Niat nak jadi imam ni. Tu imam je. Ke Tok Bilal ada niat? Abang Tok Bilal. Kita nak kira pergi. Dia tu imam je. Sebab itu ada orang tanya, dia kata kalau tak berniat imam boleh tak nak jadi imam? Boleh. Tak ada masalah lah, kan? Dan juga ada satu kes lain yang bila kita dah habis, orang lain main, grup lain main. Nabi pernah offer supaya mereka ni pergi salat sekali lagi pun boleh. Nabi kata, ada tak di kalangan kamu yang nak sedekah pahala? Faham tak? Nak sedekah pahala. Mereka dah habis sembahyang, nak sedekah pahala pada yang baru, pergi salat bersama dengan mereka tu. Nampak? Kita mai tengok semua orang dah habis sembahyang, boleh kita ajak. Dia kata, boleh tak jadi makmum saya? Dia kata boleh. Berapa? Berapa nak bayar? Berapa nak bayar lah. So pasal apa? Kerana nak dapat juga pahala jamaah. Kan? Kita balik ke rumah, isteri kita belum salat, kita boleh offer untuk dia sembahyang dengan kita. Ataupun kita dah jamak qasar. Kita dah jamak qasar, tahu tak? Kita dah jamak qasar. Kita dah sembahyang lohor asar di dalam perjalanan. Kita balik azan asar. Boleh tak kita nak pergi sembahyang pula di masjid? Mengulangi salat? Boleh. Tapi kalau kita tak mau, sudah terangkat. Kan? Ada kes kan yang depa tumai duduk belakang, tak sembahyang dengan Nabi. Nabi tanya, pasal apa tak sembahyang? Dia kata, kami dah sembahyang di rumah, kami dah sembahyang di tempat kami tadi. Depa duduk belakang. Nabi kata, jangan ulangi lagi. Bila kamu masuk ke masjid, dapati jamaah, masuk. Tak boleh duduk dalam masjid tanpa ikut sembahyang kalau tak mau ikut, duduk di luar. Kerana Nabi tak nak bagi nampak adanya perpecahan. Kan? Okey. Kita balik daripada luar, kita tak jamak qasar dalam on the way. Masjid qaryah kita. Okey. Sekarang ni kita kena faham, seseorang itu dibenarkan untuk jamak qasar apabila dia keluar daripada qaryah dia. Banyak pendapat lah. Dia keluar daripada rumah, dia keluar daripada kampung, dia keluar daripada bangunan yang paling banyak pendapat. Tapi saya nak habaknya, kalau tengok Nabi, ni ada beberapa benda kita nak kena bagi clear. Tuan-tuan mengaji lah semua ni, cuma kita nak bagi clear ya. Satu, Rasulullah bermusafir ke Mekah. Dia mula melakukan jamak qasar apabila sampai di mana? Di mana? Zulhulaifah.
So tuan-tuan katalah nak pergi Penang. Tuan-tuan katalah nak pergi Penang. Perjalanan itu sudah cukup marhalah. Maksudnya sudah boleh jamak qasar. Bila boleh mula start jamak qasar? Bila keluar daripada qaryah. Dia kata tak boleh lagi awak. Tak cukup marhalah ni, dekat sangat ni. Dah. Dia bukan masalah cukup tak cukup marhalah. Dia masalahnya keluar daripada qaryah. Maksudnya kalau kita titik bandar, keluar daripada qaryah titik bandar, masuk ke qaryah Bok Temok atau qaryah Seriak, kita dah boleh jamak. Kita keluar sampai dekat Masjid Seriak, orang azan zuhur. Kita pun berhenti siap-siap, buat zuhur, buat asar. Boleh. Sebab kita dah keluar daripada qaryah. Perjalanan kita jauh lagi. Kan? Bukan tunggu sampai di Sungai Petani ke ataupun sampai di Penang baru boleh. Sebab Nabi bila dia sampai di Zulhulaifah, dia dah mula. Madinah dengan Zulhulaifah lebih kurang 10 ke 8 km. Maksudnya dia dah start bergerak, dia dah mula jamak qasar. Dapat tak? Okey. So bila balik lagi tak masuk qaryah, kita ambil pandangan tu lah. Lagi tak masuk qaryah, insya-Allah boleh. Jadi kalau kita tak dan di Gurun, tak dan di Jitra, tak dan di Changlun, masuk dah Harau, pun kita tak berhenti lagi. Carilah masjid yang paling dekat tapi sebelum masuk ke kawasan kita. Berhenti dulu sehingga salat. Okey. Ini dalam situasi kita nak dapat rukhsah jamak qasar. Dia okey. Sekarang ni kita punya duk tagak tang mana ni? Tengok betul depan pintu rumah. Tuan-tuan tak semayang zuhur. Dah masuk asar. Masa on the way tu tak apalah, pasal boleh tak apa. Tuan-tuan tak mayang lohok, duk tagak nak berhenti tang mana-mana, kan? So tuan-tuan nak buat takhir, nak himpun lohok, nak bawa pergi asar. Tak tahu sampai ke rumah dah. Lohok dah habis, asar pun sipi-sipi dah nak habis. Pasal apa? Masjid tutup lah, apa kain tak ada kalau apa ke. Kan? Betul memang tak dinafikan. So macam mana situasi dia? Maka bila tuan-tuan balik mai ke rumah, tuan-tuan boleh dikatakan yang asar tu tak ada masalah lah. Yang zuhur itu qadha. Tamam lah. Tamam. Walaupun tu panjang juga. Okey. Ulama bincang, jika kita tinggal masa boleh qasar, kita nak ganti qasar ke kita ganti tamam? Atau kita tertinggal tamam, masa kita nak qadha tu kita nak qadha tamam ke kita nak qadha qasar? Faham tak? Yang ni khilaf. Saya kena habaq betul-betul. Umpamanya macam ni. Tuan-tuan duduk di luar, tak semayang lagi lohok. Masa tu boleh qasar. Sampai di rumah tak boleh dah qasar. Tapi masa tinggal tu boleh tak qasar? Boleh. Nak ganti qasar ke nak ganti tamam? Ada yang kata ganti ikut masa tinggal. Ada yang kata ganti ikut masa dia duduk nak ganti tu. Maksudnya kalau sekarang kita di rumah boleh ganti ke boleh qasar tak boleh? Tak boleh. Jadi maka kita ganti tamam. Tapi tak boleh nafi. Ada qaul yang kata dia tinggal tu qasar, maka yang dia ganti pun qasar. Satu ikut tempat, satu lagi ikut masa dia tinggal tu dia tinggal apa? Dia tinggal qasar ke dia tinggal tak? Macam mana? Itu yang dia kata sebab dia tinggal tu di masa dibenarkan dia qasar. Kalau ikut pandangan kedua dia kata tak valid lah.
kena ikut keadaan sekarang, iaitu tamam. Yang ni pun ada khilaf. Jadi macam mana kita nak keluar daripada khilaf? Kita tamam lah. Tamam. Maknanya semayang penuh. Semayang penuh. Tapi saya duk ingat tak ada alasan kita nak lajak sampai teratu. Terlena lah. Sebab apa mungkin? Mungkin terlena. Mungkin terlena, tapi orang yang bawa tu terlena juga ke? Nampak? Driver kita tak salat, kita pula yang salat terlena. Ini dia panggil muafakat yang baik lah. Lepas tu kita pula abang dia, jangan duk gerak, aku nak lena. Yang ni kes apa? Tak berdosa lah, kerana ada Tapi kalau macam mana abang kita nak berhenti? Balik mayang, lemah malah nak berhenti-berhenti. Kalau kita terlena atau kita ada uzur, tak apa, kita boleh qada. Yang tak ada uzur ni, boleh nak kita duduk saja-saja nak tinggal atas alasan tak apa ni kita balik mayang rumah tanpa sebab. Berdosa. Pasal tinggal semayang tanpa. Pasal apa yang hampa tak berhenti kot jalan tadi? Melainkan lah keadaan sekarang ni masjid tutup kan. Lepas tu kita pun tak boleh sembahyang ikut dan pasal penyakit. Balik rumah penyakit apa lagi dah? Balik rumah pun tak sembahyang. Okey? Boleh? Macam orang tanya soalan, boleh tak kita sembahyang subuh di atas bas? Atau kita nak qada? Driver tu dia mungkin tak salat lah. Driver bukan Islam ke apa ke. Kita balik KL, dia tak berhenti subuh sampai di stesen Bah Kangat. Kita qada. Doa kita salat di atas bas. Salat di atas kenderaan. Ataupun kita pergi habaq dekat driver, boleh tak nak berhenti, saya nak semayang? Dia kata boleh nak berhenti, saya tinggal tepi ni, saat lagi tahan bah lain. Dia tak semayang. Dan kita tahu kalau kita ikut time tu, saat lagi kita sampai di stesen Bah Kangat 7.30, habis dah subuh. Maka kita nak qada ke atau kita nak semayang atas bah? Kita semayang atas bah. Kalau ikut mazhab Syafi'i, semayang hormat waktu. Tak, macam atas kapal terbang. Nak ambil wuduk pun ala kadar, menghadap kiblat pun ala kadar, apa semua berdiri semua ala kadar. Salat mengikut kemampuan. Ataupun kita gerak kawan kita, weh macam mana ni, driver tak berhenti ni, subuh nak habis ke? Dia duduk lena, qada. Patwa mudah ya, qada apa kita? Allahu akbar. Kan? Kita pun dia duduk lena, kita pun Allahu akbar. Dia yang lena terus Allahu akbar. Okey, macam tak kapal terbang. Banyak sih. Tapi kalau kita naik bas Zuhur dia tak berhenti, tak apa, kita boleh jamaah asar takhir. Tapi jadi satu kes juga. Kita naik bas Zuhur tak berhenti, atau dia berhenti di Sungai Perak, dia kata kita berhenti setengah jam ya, makan apa semua. Tak apalah. Sat lagi kita sampai di KL pukul 6 dan lah kita nak pergi stesen dia salat takhir. Tiba-tiba tengah masuk KL lepas daripada Tol Duta jam. Nyek yang kita sini duk kecemah dah. 6.30. Lohok tak mayang lagi, asar tak mayang lagi. Lohok tak mayang lagi, asar tak mayang lagi. Kita tanya, ada nak dah sampai? Dia kata nak sampai apa nu? Pukul 8 pun tak ketahuan nak sampai lagi nu, jam. Kita kecemah lagi. Maka bila kita sampai di stesen bas, kita buat marathon. Assalamualaikum lohok, Assalamualaikum asar, Assalamualaikum maghrib, Assalamualaikum isyak. Rawik terus semua. Tak lah. Bila kita nampak keadaan memang tak dan dah nak sampai di sana, memang kalau kita sampai di sana habis asar-asar tu, maka kita salatlah lohok dengan asar atas bah. Saat lagi bila kita sampai, mari insya. Jam punya jam sampai bang subuh.
Takkanlah sampai lagu tu kan. Tapi jangan ada kes tau, ada kes. Duduk atas bas. Dia kata, apa payah ustaz? Kita turunlah pergi kat tepi tu. Turun, elok. Turun berjalan pergi duta. Faham tak? Sebab itu dia penting fik ni. Kita duduk bajet dan asak. Tak tahu dia jam. Asak pun tak ada. Sampai-sampai pukul 8.30. Macam mana nak buat? Kita tunaikan atas bas tadi. Tepuklah tak mana-mana tepuk. Tepuk kepala bas tu. Driver. Tadi aku nak mayar lohok, angkalut. Okey, dah cukup lah. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.